Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast channel. Baik, pada video kali ini tentang jadual, amount, STR fasa 1 sampai fasa yang keempat bagi tahun 2024. Ambil maklum, STR pada tahun hadapan 2024 masih berfasa, ada 4 fasa dan unik sikit kali ni memandangkan ia dibuka sepanjang tahun. Jadi ikuti video ni, aku nak jelaskan bila korang akan dapat pembayaran dan amountnya nanti. Baik, video ni mungkin agak panjang, tapi itulah untuk makluman dan kita nak faham, kena dengar sampai habis. Okey, bermula 1 November sekarang ni, 1 November 2023 sehingga 30 November, maksudnya yang mana orang cakap apa, menghantar borang permohonan dan juga kemaskinan ni akan mula menerima pembayaran pada Februari tahun hadapan, Februari tahun 2024. Okey, dia ada 4 kali pembukaan. Okey, baik, bagi yang memohon pada 1 Disember sehingga 29 Februari 2024, ambil maklum 1 Disember 1 bulan 11 tahun ni sehingga 29 hari bulan 2 tahun depan pula, mereka akan menerima pada bulan April 2024. Harap maklum, ini fasa pertama ni, yang aku cakap ni. Dan yang ketiga, bagi yang membuat permohonan kemaskinan pada 1 hari bulan Mac 2024 tahun depan sehingga 30 Jun 2024 akan mula menerima pada bulan Ogos 2024. Jelas Dan bagi yang memohon dan membuat kemaskinan pada 1 Julai 2024 sehingga 30 September 2024 akan menerima pembayaran pada bulan November 2024. Itu dah. Keunikan STR kali ini memandangkan ia dibuka sepanjang tahun. Jadi pembayaran pertama itu berbeza-beza. Okey, jadi pendek kata, berdasarkan tarikh kita membuat pendaftaran dan kemaskinan itu, bermaksud fasanya ada 4. Okey, fasa yang pertama pada bulan Februari 2024, semua start tahun depan. Fasa yang pertama pada Februari, fasa yang kedua pada April, fasa yang keempat pada Ogos dan fasa yang terakhir, fasa yang keempat pada bulan November 2024. Jadi jelas kat sini pada bulan 2, pada bulan 4, pada bulan 8 dan juga pada bulan 11 tahun hadapan. Itulah jadual dia untuk pembayaran STR bagi tahun hadapan. Baik, sekarang kita pergi pula kepada amount. Amount berapa, babe? Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada amount. Kategori dan amountnya. Baik, untuk STR tahun hadapan, untuk makluman, hanya ada 3 kategori sahaja. 3 kategori besar. Yang pertama, kategori isi rumah. Yang kedua, kategori warga emas, tiada pasangan. Tiada pasangan. Warga emas tak ada pasangan. Maksudnya apa? Okey, dan juga golongan bujang. 3 saja. Namun bagi golongan isi rumah ni terpecah pada 2, iaitu mengikut golongan berpendapatan 2,500 ke bawah dan juga yang berpendapatan 2,501 sehingga RM5,000 sebulan, isi rumah. Baik, kadar bayaran. Okey, jom aku jelaskan. Bagi isi rumah, isi sepintas lalu, okey, bagi golongan isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah, bagi yang tiada anak, jumlah keseluruhan ialah RM1,000. Ambil maklum, bagi golongan yang mempunyai anak 1 hingga 2 orang pula akan menerima RM1,500. Ambil maklum. Bagi yang mempunyai anak 3 hingga 4 orang akan menerima jumlah keseluruhan RM2,000. Okey. Manakala golongan isi rumah yang mempunyai anak 5 orang dan ke atas, melebihi 5 orang, akan menerima sebanyak RM2,500. Itu jumlah keseluruhan, jumlah keseluruhan dia. Dan bagi yang berpendapatan 2,501 sehingga RM5,000, bagi yang tiada anak, jumlah keseluruhan mereka akan terima ialah sebanyak RM500 sahaja. Dan yang mempunyai anak 1 hingga 2 orang, RM750. Okey, dan yang mempunyai anak 3 hingga 4 orang akan menerima RM1,000. Manakala yang mempunyai anak melebihi 5 orang dan ke atas, sebanyak RM1,250. Okey, ambil maklum, jumlah yang aku sebut tadi itu ialah jumlah keseluruhan, kelayakan mengikut kategori. Okey, dan seterusnya, warga emas tiada pasangan yang berpendapatan kurang daripada RM5,000, mereka akan menerima jumlah keseluruhan sebanyak RM600. Manakala yang terakhir, golongan bujang, bujang bukan bujang semua, bujang yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah saja akan menerima RM350 sahaja. Maklum, jadi itu dia amount, kategori yang asasnya kita perlu tahu tentang STR tahun 2024 ni. Harap apa yang aku cakap ni jelas untuk kita faham. Apa yang aku sebut tadi ialah jumlah keseluruhan, bukan jumlah mengikut fasa. Okey, jumlah mengikut fasa tu
kemudian cerita, belum lagi. Okey, kita pergi pada yang seterusnya pula. Okey, last but not least, aku nak sentuh tentang SARA, sumbangan asas rahmah. Okey, kita dah sudah maklum dah tentang SARA ni, tapi SARA kali ni dia terpecah pula ya, ada bahagian lain pula. Okey, bagi penerima SARA sedia ada, iaitu penerima SARA berstatus miskin dan miskin tegar di bawah IKasih atau JKM akan menerima sebanyak RM1,200 bersamaan dengan RM100 sebulan, yang mana ianya akan dikreditkan ke dalam MyCard dan bolehlah membeli barang secara di luar talian di kedai, pasar-pasar raya, pasar mini ya. Okey, harap maklum. Dan ada satu lagi kategori ya, penerima isi rumah STR dan bukan berstatus miskin dan miskin tegar di bawah IKasih atau JKM. Okey, maksudnya golongan penerima ni, golongan isi rumah yang menerima STR ya, tapi bukan berstatus miskin dan miskin tegar di bawah IKasih dan JKM. Maksudnya ada satu lagi kelompok golongan yang bukan dikategorikan sebagai miskin tegar dan miskin ni ya. Dan data mereka ada pada IKasih atau JKM. Mereka ini akan menerima kadar sumbangan SARA ini berjumlah RM300 ya, RM300. Harap maklum. Dan yang terakhir, yang menarik ya, yang menjadi perbualan ramai, iaitu penerima bujang dan warga emas tiada pasangan STR dan bukan berstatus miskin tegar dan miskin di bawah IKasih atau JKM akan menerima sebanyak RM150. Itu dia ya. Harap jelas. Ada tambahan dalam SARA ya. Ada kategori lain pula termasuk kategori bujang. Okey. Jadi persoalan dia, adakah SARA ini akan diberi secara tunai, memandangkan ia termasuk dalam kategori sumbangan asas rahmah. Okey, perkara ni kalau berbalik kepada SARA itu sendiri, ia bukan dalam bentuk wang tunai ya, tapi dalam bentuk kredit yang akan dimasukkan ke dalam MyCard. Setakat hari ini itu yang pastinya ya. Tidak ada info yang mengatakan tambahan SARA ini ya, untuk golongan bujang dan golongan yang bukan miskin tegar ni akan masuk secara tunai. Tidak, ia akan cara yang sama, kaedah yang sama ya. Akan dimasukkan ke dalam MyCard dan boleh membeli barang-barang di luar talian ya. Harap maklum, ada penambahbaikan SARA pada STR kali ini ya. Siapa yang layak untuk memohon STR tahun 2024 ya, khususnya pemohon baru ya, yang baru nak apply ya, dan mana dah apply korang kemas kini je. Okey, siapa yang layak pertama, isi rumah ya, golongan isi rumah, masuk golongan yang telah pun berkahwin ya, atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda atau duda yang mempunyai anak yang menepati syarat ya, dan berpendapatan adalah RM5,000 dan ke bawah ya, kurang daripada RM5,000. Yang kedua, warga emas tiada pasangan, ringkasannya ya. Okey, warga emas tiada pasangan ni ialah golongan bujang atau ibu bapa tunggal atau balu, janda, duda yang tidak mempunyai tanggungan anak ya, dan menepati syarat. Yang kedua syaratnya, hak umur ialah 60 tahun dan ke atas dan berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan. Okey, yang terakhir bujang. Okey, bujang ialah bujang lah. Iaitu golongan bujang atau ibu atau bapa tunggal, balu, duda, janda yang tidak mempunyai sebarang anak dan menepati syarat dan hak umur ialah 21 hingga 59 tahun. Okey, dan orang bujang kurang upaya OKU berumur 19 tahun dan ke atas. Bagi OKU bermula pada 19 tahun boleh apply ya. Yang ketiga syaratnya bukan pelajar IPTA ataupun IPTS sepenuh masa. Faham maksudnya kalau full time study tu tak boleh lah, kena buat part time study ya. Part time lah sambil bekerja dalam masa yang sama, ada pendapatan masuk caruman KBSP sebagainya, anda akan layak. Okey, berpendapatan bujang adalah 2,500 dan ke bawah. Okey, highlight kat sini kalau golongan bujang ni dia bujang ikut umur, ikut semua layak, tapi income melebihi 2,500 maka anda tidak layak ya. Itu dia. Harap jelas ya tentang berbagai-bagai info tentang STR 2024 ni, terutama jadual, amount, siapa yang layak, kategori dan sebagainya. Okey, kita nantikan pembayaran pada setiap fasa tu berapa yang akan dapat. Okey, maklumat itu tidak dikeluarkan lagi dan kita nantikan perinciannya setiap fasa tu berapa dapatnya kan. Tapi yang kita tahu sehingga RM500 maksimum bagi golongan isi rumah. Golongan isi rumah, golongan bujang tak akan dapat lah kan sebanyak itu. Jadi pembayaran bagi setiap fasa kita nantikan, ianya akan dikeluarkan tak lama lagi oleh pihak lembaga hasil dalam negeri sendiri. Okey, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Jumpa pada update terkini video ya, informasi dalam entry yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye.